Okay. Tak ada penambahan pada dengung. Maknanya bunyi dia tepat lah. Ban, tan, san, an, jan. Kita bunyi memang ada bunyi dengung yang original. Jangan ban, tan, itu dah lebih. Itu dah ada penambahan. So kita tak nak penambahan. Sebab tu izhar pun kalau kita rasa macam teori senang aja tanwin apa, itu senang. Memang teori senang. Nak praktik tu susah. Tak semua orang boleh apa kata nak mempraktikkan dengan tepat. Okay, Quran ni dia memang kena tepat. Dia tak boleh kita lebih kurang. Sebiji dia kita kena keluarkan bunyi dia. Sebab kita dah tahu dah tujuan kita belajar pun supaya kita tak nak menyeleweng. Sebenarnya bunyi macam ni kita pergi baca kod lain. Sebenarnya benda kena tebal kita baca nipis. Macam kita dah seleweng dah tak betul. Kita guna ikut tebal, nipis, rendah. Itu kita guna ikut follow. Okay. So boleh tahu bila nun mati jumpa 6 huruf pada halqum, bunyi dia izhar, jelas, terang, nyata. Kenapa terang, jelas, nyata semua tu? Sebab jarak dia yang jauh. Jarak nun ujung lidah dengan huruf pada halqum jauh. Oleh kerana dia jauh, dia tak boleh nak keluarkan dengung pun. Dia akan berbunyi tepat. An, a. Kita sempat nak jelaskan huruf nun, lepas tu baru pergi pada huruf ain. Apa-apa huruf lah yang pada 6 tu. Itu menunjukkan bila kita baca mesti jelas. Jelas bunyi nun tu lah. Kalau kata izhar maksudnya jelas, terang, nyata. So yang terang, nyata, jelas tu siapa? Huruf nun tu lah. Sebab kita ceritakan bab nun, so dia tu lah. Dia tu yang terang, jelas, nyata. Tak ada penambahan pada gunah. Takat itu je. An, macam tu je. Jangan an, dia tu tak mau. Okay, itu menunjukkan itu bab izhar yang kita dah belajar minggu lepas. Bila kita baca, make sure. Bila dalam Quran ke kita kadang-kadang ada kita doa-doa pada ayat Quran untuk kita syifa ke apa berdoa, pastikan baca dengan betul. Setengah orang dia bila baca benda ayat Quran, tapi kan untuk buat sebagai ruqyah ke, untuk syifa, kita baca doa hari-hari untuk hilangkan apa-apa amalan-amalan tu. Tapi apabila dia datang pada ayat Quran, mesti baca sebiji dengan ayat Quran. Mesti baca dengan tajuk yang betul. Kalau doa-doa daripada ulama yang tulis bukan pada Al-Quran, itu tak apa. Tak ada dengung ke tak ada apa, tu tak ada masalah. Baik, itu bukan Quran. Tapi apabila melibatkan Quran, kita kena baca dengan Quran dengan sebutan yang betul, makhraj yang betul. Sebab apa kita tengok ada doa sakit lutut ke apa? Batashtum kan? Tak ingat ayat berapa? Itu kan ayat Quran. Tapi bila orang baca dengan batashtum, kenapa baca batashtum? Itu bukan huruf ta. Batash. Tengok ayat Quran balik. Itu huruf ta ke ta ke apa? Sebab tu bila kita baca, kita nak beramal. Tapi kita baca ayat Quran tu macam ikut apa? Kita punya mulut ikut sekati je. Ta ke ta ke mentam aja. So, bila salah baca macam mana nak ada efek? Macam mana nak kata dia nak berkesan? Katalah sakit lutut tu nak berkesan ke apa? Sebab kita baca pun salah. Dan tu kalau baca salah, kalau kita faham makna, janganlah kita ni tak faham makna. Tukar pula huruf. Itu jadi masalah lebih double. Kita nampak seolah macam kita beramal dengan ayat Quran untuk kita punya syifa, nak sihatkan tubuh badan. Tapi sebenarnya kita buat benda yang salah. Dosa pula tu lagi. So make sure siapa yang beramal contoh dengan sakit lutut, tak pasti ayat berapa tu. Tapi kita tengok ramai je orang baca batashtum. Apa bunyi batashtum? Dia tengok bukan batashtum. Huruf ta bukan huruf ta. Tengok balik. Kalau siapa yang beramal macam tu, pergi cek balik. Jangan baca yang salah. Sebab ayat Quran kita tak ada kompromi. Ayat Quran mesti baca dengan sebutan tajwid. Kalau tak adalah yang betul Quran. Quran tu dia special. Kita make sure kita kena jaga dia betul-betul. Kita mesti agresif. Kalau orang baca salah, terus tegur. Tak boleh baca macam tu. Pergi repair dulu. Nak beramal lah. Tapi mesti dengan sebutan yang betul. Okey. Itu yang bab izhar yang kita belajar minggu lepas. So hari ni kita akan masuk bab idgham. Okay, satu bab yang satu topik yang agak besar juga, idgham. Tapi insya-Allah lah kita bolehlah habis hari ni. Satu unit dia idgham. So, bila kita sebut idgham, perempuan semua dah tahu dah idgham. Memang benda bab nun mati dan tanwin ni benda dah famous. Semua orang tahu. Tanyalah apa idgham ada berapa kategori, semua tahu. Izhar, idgham, iqlab, ifa, semua tahu. Tapi isu dia sekarang bukan masalah tahu, tapi masalah nak kena faham. Bila dah faham, baru kita boleh baca dengan betul. Ramai je masih tak boleh baca dengan betul lagi. Masuklah tajwid berapa kali kelas pun, tetap tak nak. Masih ada lagi kesalahan tu. Kesalahan tu berlaku sebab apa? Satu, diri sendiri tak nak upgrade. Maksudnya kalau dah macam tu je lah. Biarlah, tak reti pun biarlah. Ada setengah tu, dia memang dia upgrade tapi dia tak konsisten. Kejap ni okey. Nanti minggu depan tak jadi pula. Dia tak konsisten. Dia tak faham. Kalau kita faham,
kita takkan buat kesalahan yang berulang-ulang yang sama. Dan kita pun tak nak ditegur banyak kali. Sebab tu bila kita dapat satu ilmu, terus apply. Cuba buat bagi betul. Jangan buat diri kita macam, tak apalah lebih kurang je. Siapa yang bagi pengesahan benda tu boleh lebih kurang? Siapa? Siapa yang kena kata, boleh lah tu, tak boleh. Kita memang kena beritahu. Kalau tak boleh tu salah lah. Betul tu betul. Okay. So hari ni semua orang tahu buat idgham. Idgham pun famous sangat. Idgham ada ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Kita tahu dua kategori yang besar. Dan bila kata idgham, apa maksud idgham? Memasukkan. Apa nak dimasukkan? Huruf nun tu. So kita cerita pasal nun kan. So siapa yang dimasukkan? Nun tu nak kena masuk. Masuk kat mana? Masuk pada huruf yang dijumpa lah. Bila kita dah cerita minggu lepas, hukum-hukum dia berlaku sebab ada pertembungan kalimah. Kalimah pertama, kalimah kedua. Bila dia bertembung, dekat situlah kita nak uruskan dia punya cara nak baca tu. Sebab Al-Quran turun dengan visual, dengan suara. Dengan audio lah, suara lah kan. So bila dia turun dengan keadaan ada bunyi dengung, macam mana ulama' nak menguruskan benda tu? Sebab kata orang Arab dia cakap biasa, dia kan ada bunyi dengung tu tak ada, cakap macam biasa je. Tapi bila Al-Quran datang dengan dengung, macam mana ulama' nak menguruskan benda tu? So ulama' kaji lah, dengung ni datang dari mana? Test tengok, rupanya dengung datang pada huruf nun. So bila nun tu pula, lidah tu macam mana? Dekat mana hujung lidah ke? Lidah belakang terangkat ke? Semua tu ulama' kaji. Bila ulama' dah kaji, semua dah test banyak kali, barulah datangnya kita nampak gambar rajah mulut, lidah semua tu, itu semua sudah dibuat kajian. Bahawa kalau kita buat lidah bentuk macam ni, akan keluarlah bunyi nun tu. Tapi isu sekarang, kita gambar rajah pun kita tak ingat lah, makhraj pun tak tahulah, sifat semua dia tak tahu. Tiba kita terus nak result dia keluar. Kita nak terus nak tahu macam mana. Dan kita pun akan buat cara macam ikut suka lah, rasa macam okey kot. Macam tu lah, dah lah, tak bertahan lagi. Tak ada siapa nak check. Dan kita declare diri kita sendiri je lah. Betul lah tu, macam tu. Quran tak boleh macam tu. Macam mana kita belajar pusing-pusing, mesti last kali mesti kena bertahan lagi. Kena ada orang approve kan, bahawa bacaan tu betul. Sebutan tu betul ke tak betul. Okay. So hari ni izhar dalam cerita pasal nak memasukkan, siapa nak masuk? Nun mati tu. Nun mati dan tanwin tu nak masuk. Masuk ke siapa? Pada huruf yang selepas dia tu lah. Punya kalimah selepas dia. Okay. So kita akan terus pada kita punya apa tu? Slide tu. Sekejap. Okey, nampak tak? Belum lagi, Ustazah. Belum Dia keluar apa pun, Ustazah? Dah? Belum? Ada dah. Okey dah, cantik dah. Terima kasih, Ustazah. Okey. Sekarang ni kita tengok kita punya nota tentang nun sakinah ataupun sukun dan tanwin. Dan kategori idgham. Ini saja letak nun sakinah dengan sukun. Sebab ini kan bahasa dalam buku. Bahasa standard lah rasmi. Sakinah. Kita sebutkan nun mati. Itu kalau buku tu nun sakinah ataupun sukun. Serupa biasa dengan istilah-istilah. Dan ni tanwin tu tanwin lah. Dan kali ni kategori idgham. Minggu lepas kategori izhar. So hari ni kita masuk idgham. Ini sebutan idgham bukan idgham. Ada orang sebut idgham. Tak tahulah mana datang bunyi idgham, tapi bunyi dia idgham. Okey. Apa maksud idgham? Masuk, gabung, campur. Itulah maksud idgham tu. Ini bahasa Arab ini idgham. Dari segi bahasa tu terjemahan bahasa tu masuk, gabung, campur. Itulah dari segi bahasa kan. Contoh, idgham bagi bahasa Arab ialah memasukkan tali kekang ke mulut kuda dengan tujuan untuk mengawal pergerakan kuda atau memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Jadi kalau dari segi bahasa Arab, idgham tu maksudnya kan ada kuda tu kan ada tali dekat dia punya mulut tu, so kita nak kontrol kiri ke kanan tu. Itulah maksudnya idgham. Maknanya tali tu masuk dekat mulut kuda tu. Itu maksud orang Arab. Kalau kata idgham, maknanya masuk betul lah tu. Bukan dekat area gigi kuda dia, maknanya betul-betul kat dalam tu. Area situ mulut. Itu maksud dia idgham dari segi bahasa Arab. Dan manakala dari segi istilah pula ataupun memasukkan pedang ke dalam sarung ni. Kita ada pedang. Kalau ini sarung, ini pedang. So bila kita masukkan, itu maksudnya idgham. Ini masuk dengan sempurna. Itu maksudnya idgham. Manakala dari segi istilah pula ialah memasukkan, menggabungkan, mencampurkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris
sehingga menjadi satu huruf yang bersabdu sahaja. Ia berlaku dalam pertemuan di antara dua kalimah. So, kita dah belajar, kita dah dimaklumkan bahawa hukum-hukum ni berlaku sebab ada berlaku pertembungan huruf, pertembungan kalimah. Kalimah pertama, kalimah kedua. Bila dia bertembung, pertembungan itulah kita nak uruskan dia macam mana. Okay, so apabila bertemu dengan 6 huruf, ini huruf dia. Izhar kita dah belajar 6 huruf daripada halqum. Sekarang ni untuk idgham pun 6 juga. Ya, waw, mim, nun, lam dengan ra. Ini semua ada huruf dari mana ni? Ini ada alisan ada, bersyafatain pun ada. Sebab mim kan syafatain. Ya, ni waw dengan mim ni syafatain bibir. Ya, nun, lam, ra ni daripada lisan. So ada sebahagian daripada lisan, sebahagian daripada bibir. Termasuk dalam kategori idgham. Ini benda ni. Ingat dia ada 6 huruf. Dia pun 6 juga. Wajib dimasukkan sama ada secara sempurna atau tidak dan berserta dengung atau tidak. Okey, cerita dia macam ni. Pertembungan dua kalimah, bukan huruf, dua kalimah. Kalimah pertama, kalimah kedua. Bila dia bertembung, kita baca Quran kan kita jumpa kalimah perkataan ni, perkataan kan banyak perkataan. Oleh kerana bila kita nak baca kan bersambung-sambung. So perkataan ni nak sambung perkataan ni. So bila dia bertembung tu ada pertembungan sama ada hukum ke tak ada hukum. Jadi di situlah berlakunya. Okey, sekarang ni huruf nun yang kita cerita pasal idgham ni, dia berjumpa dengan huruf-huruf ni lah. Ini kedudukan huruf tu. Ni ya tengah lidah, lam dengan ra dekat ujung sini. Dia dekat dengan nun lah. Ni kan nun. Kita saja buat warna merah sebab kita cerita pasal dia ni nun. Okay, nun. Lam dengan ra ke iris sini juga dekat. Ya tengah. Waw dengan mim pesan bibir. Ini adalah huruf-huruf yang dia akan jumpa. Okay. Dan bila dia jumpa tu, dia nak kena masuk. Tajuk dia kan masuk. Idgham masuk. So bila nak masuk ni, adakah dia masuk dengan sempurna atau dia masuk tak sempurna? Atau dia masuk sikit je ke? Atau bila dah masuk pun, ada dengung ke tak dengung? Itulah cerita idgham. Bila kita cerita pasal idgham, ialah memasukkan huruf pada yang kalimah akhir yang pertama dengan awal kalimah yang kedua nak masuk tu. Nak masuk tu. Adakah dia masuk sempurna atau dia masuk tak sempurna? Kalau dah masuk pun adakah dia dengung ke tak dengung? Itu cerita dalam bab idgham. Kalau kita izhar yang itu lepas tu, pertembungan dua kalimah juga, kalimah pertama, kalimah kedua, tapi tak ada masuk. Di izhar je lah sebab huruf tu jauh. Bila dia jauh, macam mana huruf nun nak masuk ke huruf pada halqum, jarak jauh, tak boleh masuk. Tapi sekarang dia kata kenapa masuk? Sebab huruf nun, kedudukan huruf nun dengan huruf waw, mim, ya ni semua dekat je. Dari sini je. Oleh kerana dia dekat, betul berlakunya kemasukan. Okay. Sebab apa? Orang Arab ni dia tak suka cakap benda yang banyak kali tau. Kata macam satu perkataan tu, kalau boleh sebut sekali, sekali jalan je. Dia tak nak dah buat sebut perkataan ni, tu nak buat lagi sekali, dia tak nak. Dia nak sekali harung. Macam tu. Itu maknanya cara orang Arab bercara dia orang bercakap. Okay. Bila kita kata idgham, pattern tanwin dia macam ni. Tanwin dia yang tak selari, sengit ni. Kalau izhar kan betul-betul tepat. Atas bawah tepat bentuk dia 99. 69. Tadi sebut 99 salah tadi tu. Tadi sebut 99 sebenarnya. Betul dia 69. Izhar tu 69. Ni kalau untuk idgham, tanwin dia sengit, atas bawah ni sengit, depan dia 99. Kalau nun dia nun yang kosong. Nampak je simbol macam ni, standby lah. Sama dia nak dengung ke tak dengung, bergantung pada huruf yang dia jumpa tu lah nanti. Okay? Tapi pattern simbol macam ni. Kalau orang yang tak faham, susahlah nak hafal nama idgham ni, apa benda. Tak payah. Kalau rasa susah, tak payah hafal. Tapi mesti cam ni. Kalau kita hafal pun tak tahu, simbol pun tak tahu, macam mana nak baca Quran. Sekurang-kurangnya simbol ni kita kena cam. Baru kita boleh baca, kita tahu, nak kena dengung. Ni tak payah dengung. Macam tu. So sekurang-kurangnya mesti tahu simbol. Sebab Rasul Rusmani dah dibuat dengan kaedah supaya kita orang ajam senang nak baca Quran. Boleh baca. Sebab apa? Dengan simbol-simbol lah. Simbol yang dibagi ni. Okay, ingat bila tanwin dia sengit, atas bawah tak selari. Depan dia 99. Nun dia nun yang kosong. Okay, nun yang kosong. Okay. Tanwin apa? Okay, untuk baris ni, baris bagi huruf. Yang satu ni. Yang sebelah sini baris yang menggantikan nun. Huruf nun. Kan dia tanwin kan, dalam tanwin kan ada nun mati. Itu so baris ni ganti untuk nun. Yang ni untuk baris dia lah. Baris atas, bawah, depan ke lah. Itulah maksud dia. Okay, so kita tengok. Okay, pembahagian idgham. Idgham tu ingat memasukkannya idgham. Jangan salah faham. Ada orang ingat idgham tu gunah. Idgham tu dengung. Idgham tu bukan dengung. Idgham tu maksudnya memasukkan. Dah masuk tu baru kita tengok dia dengung ke tak dengung. Okay. Pembahagian idgham, memasukkan.
pada nun sakinah ataupun sukun dan tanwin. Okay, sekarang ni idgham pada nun sakinah dan tanwin. Okey. Idgham ni terbagi pada dua. Satu idgham ma'al gunnah ataupun dalam perkataan lain bi gunnah. Kita tengok dalam buku kan nanti kan confuse pula, tak jumpa pun ma'al gunnah, ada bi gunnah, sama je istilah. Okay, sama je perkataan tu. Yang satu ma'al gunnah ataupun bi gunnah, satu lagi idgham bila gunnah ataupun bi ghair gunnah. Tapi kita biasa jarang gunalah sebab kita biasa ma'al gunnah, bila gunnah. Lepas senang. Bila gunnah tanpa dengung. Ma'al gunnah ada dengung. Macam tu je. So ma'al gunnah memasukkan dengan dengung. Idgham memasukkan. Ma'al dengan. Gunnah dengung. Memasukkan dengan dengung. Maksudnya ada dengung. Kita buat hijau ni tik. Ada dengung. Idgham bila gunnah. Memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Memasukkan tanpa dengung. Itu maksudnya. Kita letak warna merah. Tolong off. Siapa ni? Siapa tu? Tolong mute. So idgham bila gunnah. Maksudnya memasukkan tanpa dengung. Tak ada dengung. So kita buat pangkah warna merah. So yang warna bila gunnah tak ada dengung. Ma'al gunnah ada dengung. Ni kita tik hijau merah. Ada hijau dengung. Merah tak dengung. Okay, ingat dua. Nun mati dan tanwin ni bila kata idgham dia ada kita dua yang besar. Ma'al gunnah, bila gunnah. Itu saja. Okay. Kita tengok ma'al gunnah dulu. So ma'al gunnah ni pula kan ada dengung. So dengung tu pula, adakah dia masuk dengung secara kamil, 100% masuk dengung, ataupun idgham naqis tak 100%. Dia dah 50% saja. Okey, ingat kamil adalah masuk secara sempurna. Okey. Ini masuk kan idgham ma'al gunnah memasukkan dengan dengung. Okey, dah masuk dah. So bila dah masuk, adakah dia dengung 100% atau dengung tak 100%? Tak 100% tu hanya 50% je lah. So 50% maksud kita naqis. Kita buat color lain. Idgham kamil 100%. Brown, warna-warna brown ni, warna biru ni naqis. Okay, untuk bila gunnah pula, dia totally tak ada naqis apa pun, dia memang 100%. 100% tak dengung ke? Dia memang 100% tak dengung lah. Kamil 100%. Ni pembahagiannya. Contoh untuk dia punya apa penerangan. Idgham kamil. Idgham memasukkan kamil ni sempurna. Maksud dia menggabungkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dengan melenyapkan semua makhraj dan sifat huruf pertama. Maka jelas kedengaran bacaan huruf kedua yang bersabdu sebanyak 100%, 100%. Maknanya, bila kan kita kalimah pertama, kalimah kedua, pertembungan huruf yang akhir, kalimah kan huruf akhir, yang kedua ni awal dia, so kan jumpa. So bila dia jumpa, dia nak masuk tu. So bila dia nak masuk 100% ke dia nak masuk tak 100%? Tak 100% tu 50% je lah. So bila kita kata 100%, maknanya terus apa contoh huruf nun yang kan kita cerita pasal nun. So nun ni nak masuk dan huruf dia jumpa tu nak masuk betul-betul hilang terus nun ataupun nun tu masih ada. Itulah maksud dia. Idgham kamil tu masuk 100% ataupun tak 100%. Sama juga kalau yang dengung tak dengung tu, adakah tak dengung 100%? Memang tak dengung 100% apa, mana ada tak 100%, memanglah 100% lah tak dengung. Okey, so kita akan tengok, korang akan faham bila kita tengok teks Quran. Tu kata benda teori tak sama dengan praktikal. Sebab bila praktikal pun akan tahu, oh rupanya macam ni. Maksudnya 100%, apa maksudnya 50%. Okay. Idgham naqis menggabungkan huruf pertama ke dalam huruf kedua tanpa melenyapkan semua makhraj dan sifat huruf pertama. Maknanya masih ada lagi bunyi nun tu. Kalau macam ni 100% nun tu dah hilang terus. Ataupun dia atau bunyi betul-betul nun masih wujud bunyi nun ataupun tak ada nun terus. Kalau naqis pula, bunyi nun tu masih ada sikit, masih ada 50%. Maksud dia naqis ni bunyi nun tu ada 50%. Lepas tu lagi 50% tu bunyi huruf lain tu. Okey, maka masih boleh kedengaran bacaan huruf pertama sebanyak 50%. Ia keluar dan berhenti serentak daripada hidung dan pada lidah. Mana huruf kita jumpa lah. Kan kita ada jumpa 6 huruf. Ya, waw, mim, nun, lam, dengan ra. So 6 huruf ni, adakah nanti bila nun jumpa dia orang 6 huruf ni, adakah nun ni akan masuk betul-betul 100% dekat dia orang ataupun nun ni akan masuk 50% saja. So bila masuk 50%, bunyi dia lain lah. Kalau dia masuk 100% pun, bunyi dia akan jadi lain. Sebab itu kita kata, bab idgham ni, cerita tentang nak masuk tu. Nun tu nak masuk ke huruf siapa tu. Kalau izhar, nun tu jelas, dia tak masuk mana-mana. Dia memang duduk macam tu je. Dia asing. Sebab jarak dia jauh. So dia tak perlu nak masuk-masuk dah. Yang ini pula, bila kata idgham, dia kena masuk. Sebab kedudukan huruf tu dekat-dekat. Bila dekat-dekat, ada huruf yang kita boleh masuk je sekali. Ada yang
tak boleh ataupun masuk tapi sikit aja. Itu cerita pasal idgham. So kita terus. Okey, ini kita tengok idgham ma'al gunnah dulu. Idgham ma'al gunnah memasukkan dengan dengung. Kita dah tik hijau ni. Ada dengung lah. Okey, nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. 4 huruf ni. Ya, waw, mim, nun. Ini semua famous. Dah famous sangat dah buat idgham ni. Tapi isu dia, adakah kita baca betul seperti mana yang kita sepatutnya baca lah. Teori macam ni, tapi adakah kita baca tu betul macam ni. Okey. Ya, waw, mim, nun ialah huruf-huruf yang kita akan masukkan dengan dengung. Maksudnya ada dengung. Cuma, adakah dengung dia 100% ataupun dengung dia 50% saja. Dengung tetap ada sebab ni kategori dengung. Memang ada dengung. Cuma, 100% ataupun tak 100%. Okey. Bila kita tengok huruf ya, waw, dia ada kategori naqis. Maknanya dia tak 100%. Maknanya bunyi nun tu masih boleh bunyi lagi. Maknanya 50% bunyi nun, 50% lagi bunyi ya. 50% bunyi nun, 50% bunyi waw. Dia 50-50. So bila kita baca pada sebutan hukum ya dengan waw, nanti bila kita tengok pada teks, kita tengok bunyi dia macam mana. Sebab tu kita pernah jumpa miu, mai. Kenapa bunyi macam tu? Sebab dia masuk hanya 50% saja. Nun tu bunyi 50%, ya 50%. Nun 50%, waw 50%. Sebab tu dalam kategori naqis. Sebab apa? Kenapa bunyi macam tu? Sebab teori ni lah kena ikut bunyi yang seperti mana Rasulullah baca, Jibril baca. Ulama dengar macam mana nak buatkan dia teori. Inilah teori dia. Dan bila ulama dah buatkan teori, kita sebagai manusia hidup di zaman di hujung-hujung ni, macam mana kita nak make sure Quran kita baca tu betul sama macam Rasulullah baca. Teori ni lah kita kena realisasikan. Kita tahu ni idgham nanti 50%, tapi macam mana nak bunyi tu? Betul ke selama hari ni kita buat 50% ataupun kita buat 70-30 je ke? Adakah kita buat ya 70%, dengung 30% je? Ataupun wow ni 30%, dengung tu 70%? Itu benda isu dia sekarang. Sebab tu bila kita sebut, kita kena ikut sebiji lah. Kita 50%, maknanya seimbang. Dengung dengan huruf itu jumpa tu seimbang. Mengrash dengan sifat dia seimbang. Dia akan keluar dengan serentak. Okay? Manakala mim dengan nun, dia ada idgham kamil, 100%. 100% dia akan masuk secara total. Dia akan dengung yang solid. Dengung yang paling sempurna. Sebab apa? Mim dengan nun kan dah memang dia tu sendiri ada dengung. So dia jumpa dengan diri dia balik, dah tentulah dia akan dengung. Lagi kuatlah dengung tu. Sebab tu dia akan masuk secara 100%. Macam dia tak masuk 100%. Dia separuh-separuh. Yang ini 100% sebab dia daripada makhraj yang sama. Daripada sifat gunnah yang sama. Dia ada gunnah, dia pun ada gunnah. Nak masuk dengan huruf yang ada gunnah. Dah tentu memang komplit lah dia punya gunnah tu hanya secara 100%. Okay. Penggunaan tanda tasydid atau sabdu ni menunjukkan bahawa huruf sebelumnya wajib diidghamkan ataupun masukkan secara total 100% beserta dengung yang paling sempurna. Kan ni mim sabdu, nun sabdu. Okay, bila kita cerita nun mati atau tanwin berjumpa dengan mim, nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf nun, so dia akan masuk secara 100%. Sebab apa? Dia pun ada letakkan sabdu. Bila kita nampak huruf yang kita jumpa tu bersabdu, dah tentu masuk total, masuk terus. Macam ni tak ada sabdu. Waw tak ada sabdu, ya tak ada sabdu. Bila tak ada sabdu punya dia tak masuk 100% lah. Dia masuk 50% saja. Sebab tu nanti kita akan dengar macam mana dia punya bunyi tu. Okay, saya pun faham lah untuk level ni, untuk bertahap ni. Dan saya rasa majoriti pun dah faham dah. Benda ni dah memang famous sangat. Cuma kita nak perkukuhkan lagi kita punya kefahaman tu. Sebab kita kan belajar berperingkat-peringkat kan. Lagi lama lagi detail. Supaya perempuan tu faham betul-betul. So bila baca tu kita dah tahu dah, oh ni memang 100%. Dan kita tahu 100% mestilah bunyi dengung Tuhan pun 100%. Okay, dengung yang paling sempurna. Kita dah belajar minggu lepas. Yang paling sempurna. Okay, ni contoh kalimah. Contoh kalimah, nun sakinah tu sukun ataupun dan tanwin bertemu dengan 4 huruf. Kan tadi ya wa mim ni kan huruf yang memang 4 yang memang comfort akan dengung. Okey, ini huruf-huruf dia, ya wa mim nun. Okey, kita dah letakkan hijau ni, make sure memang ada dengung. Sebab ada orang yang confuse lagi, tak tahu huruf tu apa dengung tak dengung pun masih ada masalah macam tu. Okey. Sekarang ni, kita bagi contoh ya wa mim nun. Kategori, ini kategori tanwin, ini kategori nun mati, nun sakinah lah, nun sakinah atau sukun. Okay. Ini kalimah dia. Okay, ini contoh-contoh kalimah. Kita highlightkan pertembungan hukum. Perempuan dah buat macam izhar minggu lepas. Sama dia kaedah.
cara nak cari hukum, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ni kan. Okay, sekarang ni contoh ini kita tengok nun mati atau nun sakinah. Nun ni kosong. Kalau kita izhar, nun tu ada sukun, ada benda tanda mati kan. Itu tahu izhar. Sekarang kita dah tahu tadi simbol yang dia gunakan untuk nun tu kosong. Tak ada apa-apa. Tak ada sukun, sabdu, tak ada baris pun tak ada. Macam ni mim baris atas, nun kosong. Selepas dia huruf apa? Huruf ya. Ya baris atas, shin baris atas, ni ada huruf alif, ni huruf hamzah. Okay, semua masing-masing ada dapat simbol. Nun yang kosong. Bila nun kosong, make sure yang orang kata itu dah tanda bahawa kat sini ada pertembungan hukum. Sekarang dia jumpa huruf siapa? Dia jumpa huruf ya. Sebab kita masih sampel untuk ya kan? Dia jumpa ya. So bila huruf ya, kita dah beritahu tadi, huruf ya tak ada sabdu. Bila tak ada sabdu, apa menunjukkan apa? Dia masuk sempurna ke tak sempurna? Dia masuk tak sempurna. Sebab tu kategori idgham naqis. Masuk 50% saja. 50% bunyi nun, yang kan ada dengung untuk nun, 50% lagi bunyi ya. Sebab tu bunyi dia may yasha. May yasha. Sebab tu saya selalu tegur, bila orang baca Quran, kenapa dia tak nak dengung lama? May yasha. May yasha. Kenapa baca macam tu? Tak sempat lagi bagi ini adalah dengung yang sempurna. Dengung yang paling sempurna. Sebila dengung sempurna mesti berlama. May yasha. Cuba tengok bunyi dia. Kenapa kita tak baca secara izhar? Man yasha. Man yasha. Man yasha adalah bunyi secara izhar. Katalah kita kata nun ni sukun. Man yasha. Man yasha itu izhar. Tapi Quran tak bunyi macam tu. Sekarang ni nun mati. Bila Quran dia ada bunyi dengung kat sini. So nak menguruskan dengung tu, nak tahu dengung tu sempurna ke tak sempurna. So bila bunyi dia man yasha, itulah dengung yang tak sempurna. Sebab apa? Masih ada bunyi dengung, bunyi nun dan masih juga ada bunyi ya. Man itu dengung. Itu nak masuk ya. Man yasha. Yasha itu ya yang biasalah baris. Yang bunyi man yasha. Ataupun kita tak baca man. Kalau man izhar, kalau kita masuk 100%, man macam nak bunyi man yasha. Man yasha. Kita apa-apa bezakan bunyi. Okey, saya buat cari izhar. Kita katakan izhar. Man yasha. Man yasha. Itu izhar. Kan nun bunyi jelas man. Man yasha. Okay, katalah kita nak buat secara idgham yang kamil 100%. Kita nak buat yang kamil 100%. Kalau 100%, nun ni dah tak ada. Dia terus masuk may ya, may yasha. Tapi mana dengung? Man yasha, man yasha. Tak boleh. Sebab kalau kita sebut man yasha, tak ada dengung. Sedangkan kat sini kalimah ni ada dengung. Man yasha. Sebab tu macam mana ulama nak menjadikan kita ni boleh tahu nak cara dengung tu. Sebab tu dia buatkan idgham naqis. Kategori naqis maknanya 50% bunyi nun, 50% bunyi ya. Man yasha. Sebab tu bunyi dia macam tu. Kalau macam ni, tanwin jumpa dengan huruf ya. Kan kategori ya kan? Okay. Kita dengar pada bunyi dia. Wa barqun yaj'alun. Wa barqun. Kenapa kita tak baca? Wa barqun yaj'alun. Wa barqun yaj'alun. Kalau kita baca wa barqun yaj'alun, itu ada izhar. Sekarang kalau kita baca izhar, tapi tanwin ni 99. Kalau izhar, tanwin 69. So banyak benda yang kita boleh query kalau orang baca wabar kun yaj'alu. Kita boleh tanya, kenapa awak baca macam tu? Wabar kun yaj'alu. Sedangkan sini dengung. Wabar kun yaj'alun. Okay, kalau kita kata masuk 100%. Kalau masuk 100% bunyi dia wabar kui yaj'alun. Kui yaj'alun. Pun tak boleh nak bunyi macam tu. Wabar kui yaj'alun. Kalau kita baca wabar kui yaj'alun, mana sabdu kat ya pula? Kalau 100% kan kena ada sabdu. Sekarang ya tak ada sabdu. So dia menunjukkan dia adalah masuk cara tak sempurna. 50% saja. Sebab tu bunyi dia wabarakui. Dengung dengan ya tu dia jangan serentak. Dia akan keluar sekali. Wabarakui yaj'alun. Sebab tu bunyi dia macam tu. Sebab apa? 50% dengung, 50% huruf yang dijumpa tu. Kat sini ada huruf ya. Oleh kerana dia tak sempurna, dia kategori idgham naqis. Nanti ni tak sempurna. Contoh kalau kita jumpa huruf waw pula. Okey,
cara nak cari hukum kalau kita bagi latihan, cara nak cari hukum kata nun mati dan tanwin, nun sukun atau tanwin. Kata kan contoh kita bagi latihan, cari hukum tu kat mana dalam Quran. So cara dia senang je, carilah bentuk tanwin. Kita tengok, kita scan satu-satu kan tengok. Okey, sini semua ada baris. Tengok ada tanwin. Tanwin ni sengit pula tu. Kalau tanwin sengit, standby lah. Sama ada kita kena dengung ataupun tak dengung. Tapi tengok pada huruf dia jumpa lah. Sekarang dia jumpa huruf waw. So bila jumpa huruf waw kat sini lah berlaku pertembungan tu. Ini kan kalimah yang pertama. Ini kalimah kedua. Pertembungan. Tanwin jumpa dengan huruf waw. Bila tanwin jumpa dengan huruf waw, adakah waw tu bersabdu? Kalau tak ada sabdu maksudnya dia masuk tak sempurna. Nakis. Ni nakis. Tak sempurna. Bila tak sempurna, apa yang akan berlaku? Bunyi dengung 50%, bunyi waw tu 50%. So, waliyun wala. Waliyun wala. Dan dengung dia dengung yang lama. Dengung paling sempurna. Tak boleh waliyun. Waliyun wala. Wali. tak menyebut-nyebut. Waliyun wala. Bagi masa. Dan kita dah beritahu minggu lepas. 2 harkat dengung tu bergantung pada guru. Kalau setengah guru dia dengar waliyun wala cukup untuk dia. Dia kata okey lah tu. Dia pun tak tegur apa lah. Tapi pada saya tak cukup. Waliyun wala tak cukup. Dia mesti untuk saya waliyun wala. Sebab bila kita bagi dengung yang sempurna, yang lama, dia bagi kita peluang untuk standby huruf yang selepas tu. Kita nak sempurnakan makhraj waw, nak sempurnakan makhraj lam. Waliyun wala. Dan jangan risau, dengung tak menyebabkan kita punya nafas cepat habis. Tak ada. Sebab dengung tu lain. Dia satu sifat yang lunak, yang sedap. Kalau kita waliyun wala, dengung pun tak ada. Tak tahu mana pergi bunyinya. Itu salah tu, tak boleh. Okay? So, bila dengung, bagi masa dekat dia. Okay, contoh, ini tanwin jumpa waw. So, kita tengok nun mati jumpa waw. Macam mana pula bunyi dia? Okay, bila kita nun mati jumpa waw, okay, ini ada hukum. Mim baris bawah, nun kosong. Kalau tadi kita tengok tanwin kan, kita kena tanwin, kita carilah tanwin. Tapi tanwin kat sini, tanwin yang tak selari lah. Tunjukkan ada hukum, idgham ke, ifak ke, apa-apalah. Kita tengok. Okay, so ni tanwin jumpa dengan waw. Sekarang ni nun mati. Nun dia nun yang kosong. Bila nun kosong standby, tentu ada hukum. Dan kali ni jumpa waw juga, untuk kita beri waw kan. Jumpa hukum, jumpa waw. So bila waw, macam mana kita nak selesaikan bunyi dia? Kita dah tahu waw tak ada sabdu. Tak ada sabdu maksudnya tak sempurna masuk tu. Masuk 50% je. Kalau kita masuk pedang tadi tu, pedang tu masuk betul sampai tutup, itu 100% tutup dah. Jadilah satu pedang. Tapi soal ni contoh masuk separuh je. Itulah 50% pemegang pedang tu, 50% lagi sarung dia. Maksudnya dia tekat dengan yalan. Itu maksudnya contohlah nakis tu. So bila nak bunyi dia, miu waliyu. Tak ada lah kan. Miu waliyu. Contoh. Miu. Kita boleh baca min wa. Min wa itu izhar. Kalau orang baca min wa dia tak dengung, salah. Sebab apa? Kenapa awak baca min wa? Sedangkan ini kena dengung ni. Kalau awak baca min wa, mesti ada nun ni, mesti ada sukun. Izhar kan ada sukun. Tapi kalau baca min wa, salah lah. Dia mesti miu. Separuh 50% bunyi nun, 50% lagi bunyi waw. Miu. Waliyu. Contoh. So itulah bunyi miu. Dan mesti lama. Miu wali. Miu. Salah. Siapa baca itu memang salah, confirm salah. Dia mesti bagi masa. Miu. Bunyi dia lunak. Okay. So itu adalah bunyi secara idgham naqis, tak sempurna. So kita tengok huruf mim. Mim. Mim pun dia tak sabdu dah pun. Mim sabdu, nun pun ada sabdu. Okay, mim. Kenapa dia ada sabdu? Sebab dia pun mim kan original pun dia ada gunah. Nun kan dia memang dah ada gunah. Dua huruf ni kan ada gunah. Dia memang efek dia ada macam tu. Okay, sekarang kita tengok dalam kalimah. Macam mana berlaku pertembungan hukum. Kategori tanwin. Cari je tanwin. Kisah ni tanwin dia memang sengit lah. Tak selari. Sebab itu idgham kan tanwin tak sengit, tak selari. Jumpa dengan huruf mim. Okay. Bila tanwin jumpa dengan huruf mim, mim pula bersabdu. So apa jadi? Bisuratim min. Bisuratim min. Ini contoh kalimah kan. Tim. Dia masuk dengan sempurna. 100% bunyi. Tim. Sebab apa? Mim ni dah memang dia wajib bergunah. Dia kan dengung. Nun pun ada sifat dengung. So bila dia sama-sama dengung, dia memang ngam lah masuk. Bisuratim min. Rapatkan mulut untuk mim. Makhraj mim. Jangan bisuratim min. Bisuratim min. Ada je orang baca macam tu.
Bisuratim min. Kita suruh panjangkan dengung. Bisuratim min, lebih kurang aja. Mulut pun tak tutup. Jadi macam tak sepat-sepat, macam masih ada ruang lagi. Tak boleh. Tutup betul-betul sebab dia mim. Bisuratim min. Tim. Dengung paling sempurna. 100% bunyi dia. Macam ni tak sempurna. Liu. Dia memang bunyi, sebab dia nakis. Tak sempurna. Dia pun tak sabdu. Iu, siu, macam tu je. Yang ni tim. Betul-betul masuk. Kalau macam ni juga. Untuk kategori nun mati. Nun mati. Nun ni memang kosong. Kita dah tahu simbol dia mesti nun kosong. Dia jumpa mim yang bersabdu. Kita dah tahu belajar awal dulu. Mim sabdu dah kan wajib bergunah. Memang wajib dengung. Sekarang huruf berdengung masuk dengan dengung. Dah tentulah 100% kuat bunyi dengung. So dia akan bunyi mim misli. Mim misli. Tapi mim depan ni tak adalah bunyi dengung pula. Kita beritahu mim sabdu kalau awal dia tak ada bunyi. Kalau ada huruf sebelum dia, masuk kat dia baru ada bunyi. Macam ni lah. Kalau nun, kan ada nun. Nak masuk kat dia, baru dia boleh berfungsi mim ni. Sekarang ni kalau mim ni awal-awal, tak ada siapa depan dia, tak boleh bunyi. Jangan. Sebab ada orang baca, dia nak buat dengung. Nak buat dengung. Kenapa? Siapa yang masuk kat dia? Tak ada apa-apa. Dengung ni akan berlaku kalau ada bertembung. Sekarang ni tak ada siapa bertembung. Awal-awal dia start dengan dia. So, bila start dengan dia, fungsi dengung tu tak ada. Dia selepas dia tu baru boleh ada. Macam ni, mim misli. Dengan yang ha, sifat dia keluar. Mim misli. Misli. Dengan misleh. Misli. Li. Itu bunyi ha. Yang sukun kita wakaf. Mim misli. Dengung sempurna. Lama. Mim. Itu cara nak membunyikan dia. Benda nak bunyi ni lah kita kena betul-betul tepat bunyi dia. Tak boleh macam mim misli. Mimisli, suratim. Salah, memang 100% salah. Jadi sekarang kita jumpa dengan nun pula. Nun pun bersabdu, simbol resam-resmi dia tak sabdu, dah tentu confirm bunyi dengung. Pada kalimah ni, yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Din 100% bunyi dengung tu. Tanwin di pengurut nun, dah lah dia memang dah ada dengung. Nun mati kan, ada dengung, sifat dengung. Masuk pula nun yang memang bersabdu wajib bergunah. Dah tentu dah dengung 100%. Yauma idzin na'imah. Ta marbutah bila waqaf bunyi ha. Ha yang sukun, lepaskan angin. Bunyi yang penat tu. Ha, bunyi angin yang penat tu. Yau, mulut muncung. Yauma idzin na'imah. Itu bunyi dia. Okay, sekarang kalau nun mati pula. Kita tahu nun dia nun yang kosong, tak ada apa-apa. Bila nun kosong, jumpa dengan huruf nun juga. Dan nun pun bersabdu, wajib bergunah. Confirm dah dia memang jenis dengung yang 100%. Masuk 100% total. Lan nu'mina lak. Lan nu'. Hamzah pastikan nu' jangan. Lan nu'mina lak. Tak mau. Hamzah sukun, ada sifat syiddah, putus bunyi. Lan nu'mina lak. Lan dengung sempurna, lama. Lan itu cara nak membunyikan yang dia syarat kamil ataupun syarat naqis. So kita dah tahu waw dengan ya adalah kategori naqis. Sebab tu dia bunyi dia miu, mai, pui, liu. Bunyi dia macam tu. Sebab apa dia naqis? 50% bunyi nun, 50% bunyi huruf yang dijumpa. Kalau mim dengan nun 100% sebab dia sama-sama, dua-dua ada dengung. So dia masuk dalam kategori yang sama, jenis yang spesies yang sama, so bunyi dia memang lagi kuatlah. Okey. Harap puan-puan faham. Puan-puan insya-Allah boleh faham teori tapi nak membunyikan tu. Okey. Idgham al-gunnah berjumpa dengan huruf, ini contoh ayat kan. Tadi tu kalimah pendek je kita ambil. Macam ni contoh idgham al-gunnah, nun mati bertemu dengan 4 huruf lisan tadi. Ya, wa, mim, nun tu. So kita ambil kategori nun mati pula. Nun sukun lah untuk di kategori dia saja. Kita dah tik ni ada dengung. Okey, idgham nakis tadi menggabungkan huruf pertama dan huruf kedua tanpa melenyapkan semua huruf dan sifat huruf yang pertama, maka masih boleh kedengaran bacaan huruf pertama sebanyak 50%. Ia keluar dan berhenti serentak di hidung dan lidah. Kan nota tadi tu. So kita up balik kat sinilah. Okey, ini pada kalimah yang panjang, pada ayat-ayat yang panjang tadi kalimah ni ayat pula. Contoh kita nak bagi nampak. Okey, nun mati jumpa dengan huruf ya. Ya pun tak ada sabdu, dah tentu dia naqis. Naqis, maksud tak sempurna. Sebila kata tak sempurna, dia kata menggabungkan huruf pertama. Ni huruf pertama.
ke dalam huruf kedua. Huruf kedua ni ya. Nun mati jumpa ya kan? Di sini kan ada hukum. Nun mati jumpa ya. Nun huruf pertama, ya huruf yang kedua. Okey. Kedua, tanpa melenyapkan semua makhraj dan sifat huruf pertama. Maksudnya huruf nun ni lah. Kita tak buang 100% nun. Kita tak masuk 100% pun. Dia masuk 50% sebahagian. So nun tadi kita dah beritahu, nun tu ada bunyi 50%, ya tu ada tu 50%. Sebab situ dia kategori naqis tak masuk dia. So dia pun, so bila dia akan bunyi, ayyadriba mas'alam ma ba'udatan fama fawqaha. Ini dalam ayat lah. So dengung tu sama. Ayyadriba. Itu maksudnya dengung naqis, dengung yang tak sempurna. So kena baca macam tu. Tak boleh macam ayyadriba. Bila kita pendekkan dunia dengung ataupun jenis tak dengung langsung, ayyadriba, salah lah. Bunyi dia mesti ayyadriba. Dengung dan ya dia jalan sekali serentak 50-50. So dia akan stop pun sekali. Ayyadriba. Jangan kita dengung dulu. Ayyadriba, ya tak masuk lagi. Ataupun kita 30% je. Ayyadriba, tak boleh, dia mesti sama. Ayyadriba 50-50. Sebab tu kalau kan kita dengung, dah dengung awal tapi ya huruf lah tak ada. Ayyadriba, ada yang terus yadriba, itu dah masuk 100%. 100% menyenun sedangkan dia bukan 100%, dia lah naqis tak sempurna. Kalau itu nun, sebiji bunyi nun. Lepas tu ya tu dah berasing. Tak boleh. So dia kena 50-50, seimbang. Okey. Kalau waw, bunyi dia as. Ni sin lepaskan ni. Bila kita dah masuk level ni, dah masuk bab hukum, semua makhraj, semua sifat huruf mesti kena apply. Sebab kita nak tambah dengan dengung pula ni. So untuk kategori dengung, gunah ni semua, dia ada gunah nanti yang tebal ke, yang rendah ke apa semua tu. Sebab tu kita kena betul-betul bunyi tu. Askinu, ni contoh. So kita kena apply, semua kena apply. Tak boleh, kita dah belajar makhraj, dah belajar sifat, tapi bila dah masuk bab hukum, dengung-dengung, kita pergi tinggal pula semua tu. Tak boleh. Dia semua kena jalan serentak. Sebab tu dia ada level-level dia. Kita selesaikan makhraj, kita selesaikan sifat, semua tu dah komplit, tambah pula ni. Kita nak masuk dengung pula dia dah, bila dah bertembung-tembung, kita nak settlekan tu macam mana tu nak uruskan dia. Okey. Askinuhun, ni dengung sempurna, nun sabdu. Dengung paling sempurna. Komplitkan panjang dengung dia. Askinuhunna min. Jelaskan nun. Nun mati jumpa huruf ha, izahal ki kat sini. Min hai, jelas min salah. Min haitsu, min jelas haitsu. Min haitsu sakantum min wujdikum. Wujdikum. Sekali ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Miu. Kenapa bunyi dia miu? Sebab waw ni adalah yang tak ada sabdu. Bila tak ada sabdu dia idgham naqis tak sempurna. Sebab tu bunyi miu. Tapi dengung tu tak lama lah. Miu wujdikum. Miu wujdikum. Kan kolah ni kan surah wujdikum. Tak mau kum. Wujdikum. Kam kim kum. Tepat bunyi. Kum, wujdikum, salah. So kat sini bunyi dia miu. Perempuan pun kena praktis, cuba sebut. Ini ayyadriba miu wujdikum. Mesti kena bunyi macam tu. Kalau tak bunyi macam tu, salah. Ini adalah idgham naqis. Kita tengok sampel apabila nun mati bertemu dengan huruf mim sabdu ataupun nun, mim sabdu dengan nun sabdu lah. Mim dengan nun lah, tapi memang dia set letakkan sabdu menunjukkan masuk 100% idgham kamil. Menggabungkan huruf pertama, siapa huruf pertama ni nun mati. Ke dalam huruf kedua, siapa huruf kedua mim sabdu. Dengan melenyapkan semua makhraj dan sifat huruf pertama. So nun ni bila dah masuk kat mim 100% nun tu dah hilang. Tapi bukan masuk hilang apa, dia bunyi nun tu dah tak ada, tapi bunyi mim yang berdengung tu lah. So kau bunyi 100%. Mim muddakir. Mim dah tak ada bunyi min muddakir.
Kalau min muddakir itu izhar. Maksudnya kan bunyi jelas nun, min. So kita tak nak. Dia kata nak masuk 100%. Bila masuk 100% dah tentu nun dia, bunyi nun tu dah hilang, dia tu jadi bukan mim je. Mim muddakir. Walaqad, ni pun ada hukum tapi kita tak belajar lagi lah. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Kaf ni nipis, ra ni pun tarkib nipis. Kir. Yang kir. Kir tu salah, tu tafkim, tak mau. Dia beri bawah, sebelum dia beri bawah, kaf ni akan, ra akan jadi nipis. Kir. Muddakir. Kir. Macam tu. So ini masuk 100%. Mim. Jangan min muddakir tu salah. Maknanya tak ada dengung, dah jadi izhar pula. Sekarang dia masuk 100%, sebiji bunyi. Nun dia dah masuk ke dalam mim, dah tak ada bunyi nun lagi dah. Bunyi mim je. Mim muddakir. Min muddakir salah. Mesti mim, nun tu dah hilang. Nun dah masuk kat mim terus dah 100%. Kenapa dia boleh masuk terus? Sebab dia pun dengung. Dia ada sifat gunah yang sama. So dia ngam lah masuk terus. Kalau nun pula, fazuqu falan, masuk betul-betul. Falan nazidakum. Falan, dengung tu lama. Falan, sebab apa? Nun huruf pertama masuk ke huruf kedua. Oleh kerana dua-dua ni pun sama. Nun kan ada bunyi unah. Ni pun dah tentulah wajib unah. So bila dua-dua pun sama sifat, dia akan masuk dengan 100%. Dia masuk ngam-ngam je. Falan nazidakum. Falan, dengung paling sempurna. Dia lama. Bukan falan nazidakum. Tu salah. Falan, dan dengung tu sangat lunak, sangat sedap. Okay. Itu apabila nun mati jumpa dengan 4 huruf ya, waw, mim, nun. Yang memang ada dengung. Okay. Sekarang kita tengok untuk tanwin pula. Tadi nun mati. So tengok tanwin. Kategori yang sama tapi untuk tanwin pula. Okay. Bila tanwin jumpa dengan huruf ya, tanwin jumpa dengan huruf waw, sama je macam nun mati tadi. Cuma benda ni tanwin. Ini tanwin. Dan tanwin dia pula kalau depan 99, kalau bawah dia sengit je lah. Tak selari. Kalau atas pun tak selari, bawah pun tak selari. Sama je. Itu kita nak cam tu. Kalau pada yang tak faham nama-nama tu, tengok simbol aja. Kalau timbul 99, jumpa huruf ya, dah tentu kategori idgham. Idgham al-gunah. Itu kalau jumpa waw pun sama idgham al-gunah juga. Cuma nanti yang kita belajar ni, dia dah masuk, idgham tu masuk. Tapi nak tahu masuk ni sempurna ke tak sempurna je. Okay, dan bila kata tak sempurna, macam mana bunyi dia. Kalau tak sempurna pula, macam mana bunyi je. Okay, ini contoh ayat. Tanwin jumpa dengan huruf ya. Kita cari hukum. Kita kata okey, cari hukum idgham al-gunah. Okey, kita tengok contoh kan, kita scan semua. Okey, kita jumpa okey ni ada tanwin. Okey, kita start dari dia lah, ni kan tanwin. Tak kira lah dia huruf apa pun. Ni tanwin. So tanwin jumpa siapa? Jumpa huruf ya. So ini dah berlaku lah hukum. Huruf ya. So tanwin jumpa huruf ya. So bila tanwin jumpa dengan huruf ya, adakah dia tu masuk 100% ke tak 100%? So kalau dia tengok ya ni tak ada sabdu. So dia tak ada sabdu, tentulah dia tak 100% pun. Dia 50% je lah. Separuh bunyi nun, separuh bunyi ya. So dia akan bunyi wabarqun yaj'alun. Wabarqun. Ingat ba, dua-dua ni istighfar rendah. Ra ni ra yang tafkim, tebal. Wabar. Dengan wabar. Wabarqun. Settle satu-satu. Wabarqun. Banyak orang dia salah. Dia nak kontrol ra yang tebal. Ba pun jadi tebal. Wabarqun. Wabar jadi ba. Huruf ba. Wabarqun yaj'alun. Qi. Dengung dia lama. Qi. Wabarqun yaj'aluna asabi'ahum. Asa. Tak ada kena-mena muncung Sod dia sifat tebal, istilah. So dia akan berlaku di dalam, dia pangkal lidah belakang tu ni. Su. Tak ada asabi'ahum. Siapa muncung? Salah. Tak ada sod, tak ada kena-mena muncung sebab dia bukan huruf bibir. Bukan huruf bibir jangan muncung kecuali huruf tu pada depan. Itu saja. Okey. Barakui. Dengar bunyi dengung tu. Kui. Kenapa bunyi macam tu? Sebab dia naqis, tak sempurna. Separuh bunyi nun, separuh bunyi ya. Okey, kalau jumpa waw pula. Kita cari hukum, kita tengok-tengok. Okey, sini ada tanwin. Kita pergi tanwin. Kita suruh cari hukum. Okey, ini tanwin. Tak kisah dia huruf apa. Yang penting dia tu tanwin. Dia jumpa siapa?
Dia jumpa huruf waw. So adalah hukum sini tanwin jumpa dengan huruf waw. Jalan lagi tengok. Oh, jumpa lagi. Okey, ada lagi tanwin. Jumpa siapa? Huruf waw, jumpa lagi waw. So ada dua tempat ni. Dua tempat yang kita kena standby nak dengung. Ni semua tak ada dah lah. Okey, so, bila kita dah tahu, dah aware dah, oh ada dua tempat nak dengung. So ni nak dengung tu lah pula macam mana? Isu dia sekarang ni banyak orang tahu kat sini dengung teori memang hebat lah teori kalau buat congak tajwid apa semua boleh 100% ke apa, tapi nak bunyi tu kenapa masih salah, tak boleh nak bunyi betul-betul? Sebab apa? Kita tak faham. Sebabnya bila kita nampak macam ni, contohnya bila tanwin bertemu dengan huruf waw, apa akan berlaku? Tanwin ni kan ada nun dalam tu, so 50% bunyi nun, 50% bunyi waw. Ni pun sama, tanwin kan ada nun dalam tu, so 50% bunyi nun, 50% bunyi waw. So macam mana nak bunyi? Nafsiu, nafsiu, naf. Lepas angin dulu. Naf. Nun sabdu mula-mula tak ada macam mim tadi. Kalau nun sabdu, mim sabdu mula dengan dia tak ada bunyi dengung-dengung. Jangan apa saya nak buat tekan dengung. Kenapa awak baca dengung kat depan tu? Sebab ni kan wajib bergunah. Oh, jawapan pun macam confident lah. Oh, sebab ni kan wajib bergunah. Tak ada. Kalau apa wajib bergunah mula start dengan dia tak ada dengung. Dia akan berfungsi kalau ada huruf sebelum dia baru dia boleh dengung. Baru dia berfungsi. Kalau tak ada dia tak ada. Bunyi dia macam biasa nun atas na biasa je. So naf. Fa lepas ke angin sifat huruf fa. Ada sifat ham kan. Naf siu. Itulah bunyi dia. Siu separuh bunyi nun, separuh bunyi waw. Siu wahidatiu. Lagi sekali. Siu wa tiwa. Tapi mesti dengung yang lama. Nafsiu wahidatiu wa khalaqa minha. Kalau tengok sini ni ada nun sabdu, nun sukun. Apa berlaku kalau nun sukun? Dia jumpa dengan ha kan. So kat sini ada izah halki. Kan dah belajar izah halki. Betul menunjukkan bila kita belajar satu-satu, kita dah naik, kita akan jumpa banyak hukum lah. Mula kita belajar, okay, jumpa cari izhar saja. Sekarang ni kita dah jumpa ma'al gunah pun ada, izhar pun ada. Sebab tu satu semua setiap ni kita kena betul-betul dia punya, orang kata harokat dia berapa lama dengung tu, dengung ke tak dengung tu, memang kita kena jaga betul-betul. Nak lepas angin, nak kena dengung, nak masuk, semua tu kena jaga. Sebab tu kita heran orang yang tak belajar tajuk apa-apa tapi dia confident baca macam biasa je. Dia seolah macam, sebab apa bila orang tak belajar memang dia tak ada rasa salah sebab dia tak belajar. Tapi kalau kita dah belajar, kita punya berhati-hati, tak betul ni, kita punya bacaan automatik kita akan slow down. Kalau sebelum ni kita baca tu macam F1 lah, Formula 1 kan, baca laju. Tapi bila kita dah belajar, automatik kita sendiri akan slow. Sebab apa kita dah tahu dah, pun dia kat sini dengung. Dengung ni kena lama. Ni tak boleh dengung. Sebab selama ini kita main hentam je. Itu bezanya orang belajar dengan orang tak belajar. Bila orang tak belajar, dia confident, dia macam betul. Sebab tu baca pun zap, 1 minit, 2 minit, satu muka, siap habis. Tapi bila orang dah belajar, 5 minit pun 2-3 baru tak settle lagi. Sebab apa? Nak selesaikan makhraj huruf, nak selesaikan sifat huruf. Semua tu kena jaga. Sebab tu lah satu huruf tu 10 kebajikan. Takkanlah satu huruf 10 kebajikan baca cincai. Tak logik lah kan. Allah nak bagi pahala tu bukanlah macam tu je. Maksudnya kena betul sebut apa? Sebut betul-betul. Nafsiu wahidatiu wa khalaqa minha jelas. Jangan minha dah lebih. Nak lebih kat sini boleh. Sebabnya memang untuk dengung. Tapi ini bukan. Ini izhar. Tiada penambahan pada gunnah. Minha siu nafsiu. Tu boleh lama. Sebab dia memang untuk dengung. Okey. So kita tengok seterusnya. Apabila tanwin sama, kita beri tanwin jumpa dengan mim dengan nun pula. Okay. Jadi tanwin jumpa ya dengan waw. Sekarang ni jumpa mim dengan nun. Mim dengan nun kita dah tahu dah dia kategori apa. Dia pun dah siap-siap letak sabdu. Mim sabdu, nun sabdu dah tentu dia ada kategori kamil 100%. Kamil. Menggabung huruf pertama dengan huruf kedua dengan melenyapkan semua makhraj kita dah sebut tadi. Maknanya dalam contoh kalimah ni dia kata tanwin. Okey, carilah tanwin. Kalau kita sudah cari hukum, cari tanwin. Okey, jumpa ni satu. Okey, sekarang ni tanwin kat sini. Huruf tak kisah huruf apa pun, sekarang dia tanwin. Dia jumpa siapa? Dia jumpa huruf mim. Mim pun dah siap bersabdu. Dah tentu kalau bersabdu dah tentu masuk dia 100% total. So, dia akan bunyi wajitukum biayatim mir rabbikum tim
Bi ayatim. 100% tutup mulut. Tim. Total bunyi dia. Sebab apa? Tanwin nun kan dah memang ada dengung. Masuk kat min dia pun dah sama-sama dengung. So dia ngam lah. Tim. Sebab tu bunyi dia sempurna. Okay, paling sempurna lah. 100%. Kalau nun pun sama juga. Kita kata cari hukum. Okay, baca tengok. Ada tak tanwin? Tanwin. Okay, kita jumpa dah satu tanwin. Tapi sekarang ni tanwin ni jumpa siapa? Jumpa ya. Kita tak nak layar. Kita nakkan nun. Jalan lagi. Tengok. Okay, ni tanwin. Jumpa siapa? Nun. Aku sini adalah. Ini pun ada hukum. Tapi sekarang ni kan kita nakkan nun kan. So tanwin jumpa huruf nun. Bila jumpa huruf nun, nun ni pun ada sabdu. Memang confirm. Nun dengan mim memang dia akan letak sabdu. Sebab dia 100%. So bila kita nak baca. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuh. Jangan uju. Waw depan wu. W. Wujuh. Ramai orang baca uju. Huruf U. Kalau huruf U tu untuk kategori Hamzah. Uju. Sekarang ni huruf waw. Ramai je orang baca salah kat sini. Tak kira lah kat mana-mana. Tapi kalau waw pada depan adalah wu. Muncung. Wu. Wujuhun yawma idzin na'imah. Na'imah. Ta marbutah. Dia tukar jadi ha yang sukun. Dia akan bunyi lepas angin. Na'imah. Bunyi ha yang angin yang penat tu. Sebab kan dia pada level bawah. Na'imah. Jangan macam na'imah. Itu ha pedas. Na'imah. Sebab kita ramai je yang masih confuse ha pedas dengan ha simpul tu. Kejap bunyi ha pedas. Kejap bunyi ha simpul. Dia tak konsisten. Ha pedas ada ha pedas. Ha simpul adalah ha simpul. Na'imah. Na'imah. Bunyi yang penat tu. Na'imah. Itu ha pedas. Salah So ta marbutah akan jadi ha simpul. So ini dah bunyi dia. Yauma idzin na'imah. Dengung yang lama. Sempurnakan. Okey, sebab dia memang pun dengung. Kita terus. Masuk tak dengung pula. Oh, silap ni tak tukar. Ini bila guna. Nanti saya tukar dulu baru share nota. Ini sebenarnya bila guna ni tak tukar. Okey, ni idgham bila guna tak dengung. Ya, apa huruf untuk tak dengung tu? Dia ada dua huruf, lam dengan ra. So lam dengan ra pun dia tengok dia dah letak sabdu. Macam mim dengan nun kan letak sabdu juga. So bila kita dah tahu dah bila bersabdu maksudnya apa? Masuk total 100%. Okey, sini huruf lam ada sabdu, ra pun ada sabdu. Dia adalah kamil 100%. Okay, maksudnya 100% tu apa? Bila dia masuk tak ada dengung langsung. Tiada dengung. Ini bukan nak kata penambahan tiada penambahan pada dengung. Ini memang tak ada dengung langsung. Okey. Penggunaan tasydid atau sabdu menunjukkan bahawa huruf sebelumnya wajib diidghamkan. Masuk secara total tanpa sebarang penambahan dengung atau memang tak ada dengung dah. Tak ada dengung langsung. Tiada dengung. Sebab dalam Aram ada dengung. Okey, kita tengok pada kalimah. Okay, contoh kalimah tak ada dengung kan. Kita tak ada dengung merah pangkah ni tak ada dengung. Lam dengan ra tak ada dengung. Tapi kenapa kita highlight sampai macam ni? Sebab apa ramai je orang baca dia baca dengung. Lam dengan ra pun sentam semua nak pada dengung. Sebab apa dia ingat dia orang ma'al guna ke bila guna dia kata tanwin juga nun tu dengung semua dia buat dengung. So tak boleh Lam dengan ra tak ada dengung. So dia masuk pun secara 100%, secara kamil 100%. So macam mana bunyi dia? Qayyimal liyunzir. Qayyimal mal. Mana ada dengung? Sebab apa bunyi nun tadi dah masuk pada lam 100%. So nun tu hilang terus. Tak ada bunyi qayyiman lam. Tapi apa yang berlaku? Reality. Ini teori. Qayyimal liyunzir. Qayyimal itu teori. Teori yang menepati hasil praktikal lah. Ini milladunhu. Milla. Tak ada dengung. Tapi apa yang berlaku bila kita serta laki pun qayyiman li ada dengung. Macam mana boleh datang dengung? Sebab dia bayangkan kalau tanwin tu semua jenis tanwin tu nak kena buat dengung. Kalau nun pun min ladun bunyi macam tu. Kenapa? Sebab dia letak nun makhraj nun tu hujung lidah, dia tekan pada langit untuk makhraj nun min ladun. Sedangkan nun ni dah masuk terus 100%, dia hilang terus mil ladunhu. So nun langsung tak ada. Mil mal mil bunyi macam tu. Jangan dengung. Qayyimali
Min ladun. Ada yang buat dengung. Itu yang pelik macam dia buat dengung. Sedangkan kata teori boleh kita faham. Tapi nak buat apa secara praktikal tu. Itu yang kata kena banyak apa latihan apa semua. Sekarang jumpa ra pula. Ghafurur rahim. Rurra. Rurra. Mana ada bunyi nun? Dah hilang dah. Nun tu masuk terus pada ra 100% dia masuk. Tak ada dengung. Tanpa dengung. Memang tak ada dengung. Macam mana nak dengung sebab apa huruf nun? Ra kan sama. Makhraja corner sama. Tepat situ je sama. So bila dah sama dia sekali harung je. Ghafurur rahim. Mana makhraj nun? Hujung lidah. Lam dengan ra kan di corner tu je. Oleh kerana area dia sama je. Nun kat sini. Nun. Lam dengan ra area sini. So macam mana dia buat kerja 2 kali? Ghafurun ra. Run ra. Macam mana? Kan susah. Dia akan masuk, dia kena susah nak sebut run ra. Kalau kita nak izahkan dia, ghafurun ra. Susah dia buat 2 kali. So dia akan masukkan sekali. Ghafurur rahim. Kan senang. Furra. Ghafurur rahim. Dan tak ada pun bunyi dengung. Sebab dah hilang terus, dah masuk kat ra ni 100%. Sebab ra pun ada benda dia dengung. So kalau untuk nun mati pun sama juga kaedah dia. Mir rabbih. Mir. Jangan min rabbih. Min rabbih. Ada orang baca masih dengar nun tu. Kenapa dia bunyikan nun? Sedangkan nun tu dah hilang, tak ada. Dah masuk 100%. So dah kau ni mir rabbih. Dan pun dia dah bagi sabdu dah. Bila sabdu tu masuk je lah. So ni dah tak pakai. So dia akan masuk mir rabbih. Itu bunyi. Sebab apa? Kita highlightkan terutama bila gunah ni. Ramai yang masih baca dengan ada dengung. Sedangkan dia tak ada dengung. Masuk macam biasa dia. Qayyimal mil ladun. Ghafurur rahim mir rabbih. Terus masuk tanpa dengung, tiada dengung. So lam dengan ra memang tak ada dengung. Dia letak sabdu pun sebab apa? Untuk make sure kita masuk 100%. Jangan nak separuh-separuh memang tak ada pun. Terus masuk tanpa dengung. Okey. Yang kita tengok, kita highlightkan dari segi kata macam nak bunyi tu. Idgham bila gunah, nun mati sukun bertemu dengan huruf alisan, huruf lam. Kita bagi 2 sampel lah untuk lam dengan ra. Lam dengan ra kan huruf bila guna. So gini untuk page ni kita bagi sampel 2 lah, 2 sampel. Sampel pertama, sampel kedua, ayat pertama, ayat kedua untuk lam. Okey, kat sini kita kata nun mati jumpa dengan huruf lam. Kita kata nak cari hukum, jumpa nun. Nun kan nun yang kosong. Kan kita tahu dia simbol nun kosong. Jumpa siapa? Jumpa huruf lam. So berlakulah hukum kat sini. So bila berlaku hukum kat sini, cara nak baca tu macam mana? Bila orang baca min ladunka, min ladun, dia masih bunyi nun. Sedangkan nun tu dah tak ada, buang. Dia akan bunyi macam ni. Min ladunka, milla. Jangan min la adalah buat kerja 2 kali. Min satu, la satu. Min la. Sedangkan dia bukan. Dia masuk. Dah masuk 100%. Mil ladunka, M-I-L, mil. Dia akan bunyi macam ni lah. Mil ladunka. Dibaca dengan sebutan ni. Milla. Bukan minla. Ataupun minla pun salah. Minla pun salah. Dia mesti milla masuk terus. Nun ni tak ada fungsi. Sebab apa? Dia dah masuk dekat lam. Dan kalau kita eja balik macam ni lah lebih kurang ejaan dia. Milladunka. إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. Rahmah. Ni ha pedas. Kat sini ha simpul, bunyi ha penat, ni ha pedas. Rahmah. Min ladunka rahmah. Itu bunyi dia. Dibaca dengan sebutan ni. Bila gunah ni selalu banyak orang confuse. Sebab dia bunyikan dengung. Tak ada dengung. Bunyi dia milla dung. Dia dengung lah. Tapi area ni. Dia pengalang milla. Terus je. Milla dungkah. Milla. Ini contoh kedua. Okay, contoh kita tengok sini. Okey, ni ada satu hukum. Nun mati jumpa lam. So area sini kan. So nun pun nun yang kosong. Dah tahulah dia ada hukum. Nun kosong jumpa huruf lam. Lam pula bersabdu. Maksudnya masuk 100%. Bila masuk 100%, tak ada dengung. Sebab dia kata tak dengung. Lam mana ada dengung. Dia pun tak ada fungsi dengung pun. So dia akan baca famal lam yajid. So kalau kita eja balik macam ni bunyi dia. Dia mesti kena baca macam ni. Famal lam. Dengan faman lam. Faman lam salah. Ini kita dah jelas ke bunyi nun. Kalau famang lam pun salah, kita dah buat dia gunah dengung. Dua-dua tu salah. Yang betul famal lam. Macam ni. Famal lam yajid. Famal lam. Masuk terus je lah. Jangan ada dengung-dengung. Jangan diputuskan bunyi. Tak mau. Masuk je. Famal lam.
Bila gunah ni ramai orang masih confused. Tahu pada teori tapi nak sebut tu. Tak ada dengung, tak ada izhar. Masuk je. Faman lam, bunyi lam terus. Nun tu dah hilang 100%. Ya, sebab dia dah masuk betul. Itu kalau untuk lam. Kita tengok orang sampel untuk ra. Sama lah juga. Nun mati jumpa ra pula. Kita bagi 2 sampel ayat tu. Macam ni ayat pertama. Tengok hukum. Okay, nun dia. Nun mesti nun yang kosong. Untuk kategori idgham ni kan nun dia kosong. Jumpa siapa? Jumpa huruf ra. Dah tentu ada hukum kat sini. So macam mana nak baca? Orang baca min rabbina salah. Sebab apa dia dah jelas ke bunyi nun. Serang nun ni tak ada. Min rabbina salah. Min rabbina pun salah. Yang betul mir rabbina. Baca macam ni. Mir rabbina. Mana ada nun? Nun dah hilang, tak ada. Sebab dia dah masuk 100% tanpa dengung. Mir rabbina. Jangan baca min rabbina. Tak nak Mir. Bunyi mi tu ni pesan mir ra. Ra ni ra tafkif tebal. Mir rabbina. Itu cara nak bunyi. Kalau contoh kedua. Tengok mana hukum. Ya, ini ada tanwin. Tapi jumpa huruf mim tak nak lah. Kita tak nak cari kategori tu. Kita nak huruf ra. Jalan lagi. Itu jumpa nun. Kan nun mati dan tanwin kan satu level kan. Okay, nun dia nun yang kosong. Jumpa siapa? Jumpa huruf ra. Dah jumpa ra dah tentu ada hukum. Isu dia hukum ni semua berlaku apabila ada nun dengan mim je. Nun dengan mim. Dan nun tu mesti kosong ataupun kalau kita belajar mim nanti tu mim tu pun kosong. Ataupun nun tu ada sukun. Itu je beza dia. Okay, so ni nun ni kosong. Dia jumpa siapa? Dia jumpa huruf ra. Jumpa ra. So bila ra dia pula dia siap bagi sabdu dah. Apa maksud ada sabdu? Masuk 100% idgham kamil. Siapa yang kena masuk? Huruf nun ni lah masuk. So bila dia dah masuk 100% dia dah tak ada lah. Dah hilang dah bunyi nun. Tak ada bunyi dah. Jangan baca min ra. Min rabbikum. Sebab ada orang baca min rabbikum salah. Kalau orang baca min rabbikum pun salah. Sebab dia bukan dunah, bukan dengung. Dia kena baca macam mana? Mir rabbikum. Baca macam ni. Mir rabbikum. Mana ada dengung? Masuk je terus. Mir rabbikum. Itu cara nak membunyikan idgham bila gunah pada lam dengan ra. Maksudnya huruf nun dah tak ada. Sebab isu dia bila bertalaki ada je keluar dengung lah. Bunyi izhar salah tak boleh. Dia masuk je. Mir rabbikum. Dia simple macam tu je. Ni kalau sampel untuk tanwin. Tadi kan nun mati kan? Ni tanwin. Tanwin jumpa dengan huruf lam. Kita bagi 2 sampel, 2 ayat. Cara nak cari hukum. Ni contoh. Ini untuk tanwin pula kan? Dia baca tengok. Okay, jumpa tanwin. Tanwin kan bari 2. Macam ni bari 2 di atas. Apa yang berlaku? Dia jumpa siapa? Jumpa huruf lam. Ni kita kan lam kan? Jumpa huruf lam. Lam pun dah ada sabdu. Apa maksud lam ada sabdu? Maksudnya kita kena masuk dah 100%. Kamil. Masuk 100%. Tapi kerana dia ni kan tak dengung. So masuk tanpa dengung lah. Jangan baca musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Ada bunyi dengung. Salah. Kalau orang baca musaddiqan lima pun salah. Dia jadi izhar pula. Musaddiqan lima pun salah. Apa yang secara betulnya? Tanwin ni. Kalau kan dia baris 2. So kita akan buang 1. Ada teks macam ni lah. Kalau kita je balik. Musaddiqal lima. Qal lima. Macam tu. Musaddiqal lima. Mana dia dengung? Musaddiqal lima. Qaf masuk terus kat lam. Qalli. Jangan musaddiqan li. Salah. Musaddiqan li pun salah. Mesti masuk secara 100%. Terus hilang nun tu dah tak ada. Nun kan ada pada tanwin tapi dah tak ada. Kan kita dah pangkas 1. Kan 1 tu mewakili baris, 1 lagi mewakili nun mati kan. So kita ni sampel kita pangkah lah, kita buang. So tinggallah 1 baris. So kembali masuk je lah. Musaddiqal lima. Bunyi dia biasa dia. Qalli. Musaddiqal lima. Ini cara nak bunyi dia. Tak ada dengung, tak ada izhar, tak ada apa. Masuk terus. Contoh kedua. Macam ni. Bigham. Ni ada tanwin. Jumpa dengan siapa? Huruf lam. Maksudnya ada hukum nak kat sini. So bila ni sebenarnya tanwin dari bawah kan. Huruf lam. Lam pun siap bersabdu dah. Nampak bersabdu maksudnya masuk 100%. Tapi tanpa dengung lah. Tanpa dengung. Bila tanpa dengung, bunyi dia macam mana? Bigham. Tapi dia kena dengung dulu untuk mim. Bighammil likaila. Jangan baca bighammin li. Dah dengung pula. Salah. Kalau baca bighammin likaila. Dah jadi izhar pula. Salah juga. Apa nak buat? Masuk aja. Bighammil. Macam ni. Bighammil likaila.
milla bi ghammil mil likaila. Masuk je. Dia mudah je masuk tanpa dengung. Cuma cara nak masuk tu lah. Jangan bunyi dengung, jangan bunyi izhar, tak nak. Masuk 100%. Nun tu dah hilang terus. Sebab apa? Lam dengan ra ni kan tak ada dengung dan oleh kerana makhraj dia duduk sama. So bila dah sama, dia sekali saut, sekali jalan dia. Dia takkan nak buat kerja 2 kali. Bi ghammin li, min satu, li satu. Dah 2 kali. So mudah masuk je. Milli. Macam tu je. Okay. So bila guna, ingat bila guna tak ada dengung, masuk 100%. Masuk pada huruf yang dijumpa tu. Kalau jumpa lam, masuk kat lam. Kalau jumpa ra, masuk kat ra. 2 huruf je. Okay. Untuk lam, ni sampul untuk ra. Sama juga kaedah dia. Apabila tanwin jumpa dengan huruf ra, sekarang ada hukum. Sebila ada hukum, cara nak baca macam mana? Syai'ir raqibah, irra. Jangan baca syai'in raqibah, syai'in tu dia diizhar. Kalau baca syai'ir, kalau baca apa? Dengung syai'in ra, inra. Itu dah macam bunyi, ada bunyi nun. Sebab dia tak nak, nun dia dah masuk 100%. Irra. Dia bunyi macam ni lah. Syai'ir raqibah, irra. Bunyi ni lah yang kita nak. Kita bukan isu teori. Bunyi tu. Syai'ir, irra, irraqibah, irra. Bunyi tu kita nak. Tak mau inra pun tak nak. Inra pun tak nak. Dia mesti irra. Masuk 100%. Contoh sama juga yang macam ni. Contoh pada kalimah ni. Syaitanir rajim. Nirra. Jangan baca syaitanir. Dia tak ada dengung. Nirrajim. Bila huruf bertanwin kita buang satu lah. Ikutkan kaedah cara nak baca tu. Nirrajim. Jangan baca syaitanir rajim. Itu jadi izhar. Syaitanir rajim. Salah dia berdengung pula. Tak mau. Dia tanpa dengung. Tak ada dengung. Masuk terus. Syaitanir nirra. Ini bunyi dia. Nirra. Irra. Masuk betul-betul. 100%. Tak ada dengung, tak ada izhar, tak ada apa. Masuk betul. Okay. Ni kalau ni contoh. Datang jumpa dengan huruf ra. Tadi jumpa dengan huruf lam. Perhatian. Warna merah sikit. Walau bagaimanapun, nun sakinah sukun tidak dibaca dengan idgham. Apabila ia berada dalam beberapa keadaan. Okay, nun mati tadi dengan tanwin tak boleh baca cara masuk 100% ke 50% ke, dia tak boleh masuk. Bila keadaan tu, bila nun sakinah tersukun ni pada lafaz huruf muqatta'ah, pada surah kan awal surah ada huruf nun, alif lam mim, taha kan huruf muqatta'ah. Okey, pada keadaan tu dia tak boleh masuk cara idgham. Lagi tak boleh masuk bila cara izhar mutlak, dan dia juga tak boleh masuk masa dia jadi saktah. Jadi kita tengok untuk kategori ni kita tak boleh masukkan dia dengung pun tak boleh. Kena sebiji bunyi. Contoh nun sakinah pada lafaz huruf muqatta'ah. Okey, contoh pada ni pada dua surah ni. Surah Nun dengan surah Al-Qalam kan. Nun. Ini huruf nun kan, waqaf sini kan, nun. Kita jenun kan ni, nun waw nun kan ada nun sukun, jumpa dengan huruf waw, wal qalami wa ma yasturun. Kalau kita nak baca sambung, contohlah kita nak baca wasal, nak baca sambung, kita tak boleh buat dia nu wal qalami nu. Konon-konon kita rasa macam nun mati jumpa waw, kita pun nak buat dengung nu, tak boleh. Kaedah tu tak boleh guna. Nun asing, wal qalami asing. Mesti jelas kat nun izhar. Wal qalami wa ma yasturun ni lain. So kita tak boleh baca nun wal qalami, tak ada. Nun sakinah suka pada lafaz huruf qat'ah tak boleh apply keadaan macam tu. Sebab ini satu kalimah yang dia memang dia bahasa asing tapi dia tak ada berlaku pertembungan macam tu. Sebab ni ada satu huruf lain, ini ada satu kalimah lain. So tak boleh baca nun wal qalami. Dia mesti nun, jelaskan nun sukun, wal qalami kataan lain. Maksudnya dia tak boleh apply macam nun mati jumpa waw, nun mati yang miu, mai tu tak boleh. Dia mesti jelaskan macam biasa, izhar. Nun wal qalami, macam tu. Sama juga dengan Yasin. Kalau contoh kita nak baca sambung, katalah kita nafas panjang, kita nak try lah guna baca Yasin wal Qur'an. Yasin. Tak boleh baca macam tu. Kita kata nun mati jumpa waw,
siung. Nak buat macam tu kan? Tak boleh. Tak boleh pun sini pun ada huruf mat. Mana boleh baca macam tu? So dia kena settle satu-satu. Yasin. Jelaskan nun sukun. Nun ujung kan Yasin. Ejaan kan nun sukun. So jelaskan nun sukun. Dan nun pun ada sukun. Izhar. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Asing-asing. Dia tak boleh sauk. Macam tadi kita belajar Ma'gunah masuk, Kamil, Inakis tak boleh. Dia memang ni asing. Tak boleh, dia tak boleh apply untuk tu. Walaupun ni nun mati jumpa waw. Nun mati jumpa waw. Tapi tak boleh guna untuk kaedah ni. Huruf muqatta'ah tak boleh. Ini lain, ini lain. Ini lain, ini lain. Mesti Yasin. Izhar. Wal Qur'anil Hakim. Itu lain. Nun. Lain. Wal qalami wa ma yasturun. Lain. Sebab tu mesti ingat. Kalau kita hebat macam mana pun, jangan salah. Jangan salah kaedah. Jangan buat Yasin. Konon-konon nak baca sambung, salah cara tu. Mesti jelaskan secara izhar. Yasin. Jangan Yasin. Apa salah juga. Itu dah lebih, dah penambahan pada gunah, tak mau. Yasin. Biasalah nun. Nun. Maksudnya dia tak boleh apply. Walaupun kita eja, nun mati jumpa waw, tapi tak guna kat situ. Asing-asing. Bila lagi tak boleh guna? Pada izhar mutlak. Kita dah tahu dah 4 huruf. Ad-dunya, bunyan, qinwan, sinwan. Dekat sini apa kenapa dengan 4 huruf ni? Sebab kan ni bila kita tengok nun mati jumpa ya. Kita dah belajar tadi kan nun mati jumpa ya idgham al-ghunna. Cuma dia tu jadi kategori idgham naqis yang tak sempurna kan 50%. Tapi untuk kategori 4 huruf ni, 4 perkataan ni tak boleh guna tu. Walaupun dia jumpa nun mati jumpa waw, nun mati jumpa waw, nun mati jumpa ya, nun mati jumpa ya. Dia memang jumpa hukum tapi oleh kerana dia berlaku dalam satu kalimah, satu perkataan. Oleh kerana dalam satu perkataan dia tak boleh sauk dengung ad-dunya. Sebab apa ada orang baca macam tu? Ad-dunya, dunya. Kenapa bunyi dengung? Tak boleh. Sebab dia pun dia dah letak dah nun ni nun sukun. Nun sukun maksud dia apa kan izhar, jelaskan. Walaupun dia jumpa ya, ikut kaedah idgham al-ghunna kan jumpa kena dengung kan. Tapi oleh kerana ni satu perkataan. Yang tadi tu nun mati jumpa ya, 2 kalimah lain-lain. Kalimah pertama, kalimah kedua, berlaku pertembungan tu kita kena uruskan hukum tu. Sekarang ni kalimah ni satu je, dia sendiri. Dunya kan maksud dunia, dunia dan akhirat kan. Fil hayati dunya, dunia, bumi dunia tu. So takkan dunia tu nak potong macam mana, ada satu perkataan. So sebab tu dia bunyi dia jelas. Dunya, bunya. 4 perkataan ni ada satu kalimah. So bila satu kalimah tak boleh baca bunya, bunya. Sebab orang baca macam tu. Sebab tu dia halatkan izhar mutlak. Dia mutlak, dah tak boleh nak jadi dengung-dengung ke apa. Walaupun kita nampak nun mati jumpa ya, nun mati jumpa ya. Itu idgham al-ghunnah boleh lah. Tapi sekarang ni bukan, dia izhar mutlak. Jelaskan secara mutlak lah. Dunya. Jelaskan bunyi nun tu. Ad-dunya. Dunya. Salah. Bunya. Salah. Si bunyan. Ad-dunya. Dunya. Untuk 4 perkataan ni tak boleh baca dui. Macam ni. Kan kita tengok nun mati jumpa waw. Tapi oleh kerana nun tu dah ada sukun. Dah tentu tukang kita kena jelaskan nun tu. Qinwan. Qinwan. Kiwan. Sebab ada orang baca macam tu. Sebab tu ulama highlight kan. Sebab apa? Sebab memang ada manusia baca macam tu. Kiwan. Pada dia, pemahaman dia, nun mati jumpa waw, kena dengung. Dengung pula idgham secara naqis. Tak sempurna kan. Kiu. Macam tu. Tapi sekarang isu dia, dia dalam satu kalimah. Dia satu kalimah tak boleh nak potong-potong dia ni. Kin asing, wan asing. Dia satu perkataan. Sebab tu dia awal-awal letak segi sukun. Untuk kita make sure nun tu baca dengan jelas. Qinwan. Sinwan. Yang udah siwan. Kiwan. Itu salah. Siapa baca itu memang salah sebab dia adalah izhar mutlak. Untuk 4 perkataan ni 4 perkataan ni dalam Quran, bukan jumpa berkali-kali pun, cara baca dunya, bunyan. Kalau kita wakaf jadi mat sukun lah, tarik lah panjang. Tapi bunyi tu jangan bui, bui tak ada. Dui salah. Bui salah. Mesti bunyan jelas. Nun sukun, dia siap bagilah sukun. Kalau ni pun sama. Kiwan salah. Siwan salah. Mesti qinwan, jelaskan nun. Sinwan, jelaskan nun. Dah nampak sukun. Sebab tu simbol ni sangat penting. Nampak nun sukun, mim sukun, jelaskan bunyi sifat dia tanpa penambahan pada gunnah original saja. Okey.
Nanti Puan tengok nota lah kita dengar. Dan satu lagi kat mana tak boleh guna, bila kita saktah. Saktah pada kalimah ni. Kan ada nun mati. Kita tak boleh baca waqila marra. Kata kita buat seri idgham lah, masuk terus. Waqila marra. Tak boleh. Sekejap. Lagi Cara saktah. Sebab apa? 5 minit lagi habis. Wajib. Bila kata saktah, wajib saktah padanya dan dilarang idgham atau izhar di sisi riwayat Hafs melalui aliran Asy-Syatibiyah. Bacaan saktah iaitu memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas kadar tidak lebih dari 2 harakat dan meneruskan bacaan tersebut dengan nafas yang sama. Kita dah belajar itu saktah kan? Mula-mula kita buat waqaf dengan tidak buat saktah. Okey, untuk buat saktah ni memang ada nun mati, tapi kita tak boleh gunalah guna kaedah idgham al-gunnah ke guna cara idgham kan. Mana tadi? Masuk secara mana tu dia? Dilarang idgham. Dilarang idgham. Nak masuk 100% tak boleh, nak izhar pun tak boleh. Kalau kata kita idgham, waqila marraq, tak boleh. Kita tak boleh baca macam tu. Waqila marraq. Kalau marraq itu idgham. Ni kita dah masukkan nun mati kepada ra. Sedangkan ni nun adalah sukun. Kalau kata kita nak masuk macam tu pun dia mesti ra dia ada sabdu. Sekarang ra pun tak ada sabdu, nun pun ada sukun, so tak boleh guna kaedah idgham. Ya, kita kata idgham bila guna kalau lam dengan ra kan. Tapi kalau kita contohlah kita nak baca waqila marraq, salah, tak boleh. Sebab tu Rasul ni siap-siap tulis nun sukun, ra pun tak ada sabdu. So kita tak boleh guna kaedah idgham. Kalau kita nak kata izhar pun waqila man raq, waqila man raq, itu pun dah tak jadi saktah pula. Saktah maksudnya kena berhenti sekejap tanpa putus nafas. Bila kita izhar, kita putus nafas. Waqila man raq. Kan man raq, tapi sekarang ni ada saktah kat sini. Waqila man raq. Nafas tak putus. Sedangkan yang ni waqila man raq. Itu beza. Sebab tu tak boleh guna untuk saktah. Bagi kategori kalimah ni kan ada nun mati, tak boleh guna idgham bila gunah, tak boleh guna. Kalau kita kata baca izhar pun tak ada. Dia mesti baca secara saktah ni lah. Waqila man raq. Bunyi vacuum sekejap, pause sekejap tu. Sebab tu dah bunyi. Sebab tu kita kena bertalaki. Bertalaki pun kita dia ni putus nafas ke, dia idgham ke, macam tu. So untuk 3 kategori saktah, izhar mutlak dengan huruf muqatta'ah tak boleh guna siu, miu, tak boleh. Sebiji bunyi dia. Sebab apa pun dia dah letakkan sukun, bunyi dia jelas. Kita tak boleh guna kaedah-kaedah siu, nu, tak boleh. Dia asing-asing. So untuk 3 kategori ni, nun mati jumpa waw, nun mati jumpa ya, nun mati jumpa ra, tak boleh guna kaedah idgham al-gunah ataupun bila gunah. Dia mesti sebiji-sebiji bunyi dia. Sebab tu dia ada pengecualian kat situ. Kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Itulah talaki. Talaki musyafahah. Kita terima bunyi macam tu, itulah kita kena follow. Sebab kita tak boleh ikut apa kata projek akal. Ikut projek akal memanglah nun mati jumpa ra ni bila gunah. Nun mati jumpa waw al-gunah. Kita boleh bahas macam tu. Tapi sekarang kita bukan isu teori tu. Isu dia kita talaki tu. Macam mana kita dapat bunyi musyafahah tu. Okay, sebab tu penting musyafahah. Okay, dan last sekali, puan-puannya latihan minggu ni sama juga. Tapi untuk kategori idgham. Idgham ni latihan minggu ni, tugasan hari ni 29. Pasal mesti 4 September, last kali pukul 12 tengah hari. Tolong bagi kerjasama, kita kesian dekat admin. Dah tengah malam pada subuh, baru pagi ni baru dia submit laporan. Sebab apa? Ada yang lambat hantar. So tak nak macam tu, kita bagi masa seminggu, so boleh settle dalam masa seminggu. Dan benda tu cepat je. Kalau pun habis kelas ni tu buat pun dah boleh pass up dah. Okay, seperti biasa, puan cari untuk kategori idgham. Kalau minggu lepas dah izhar kan, so kita buat idgham. Untuk huruf-huruf ni, ya, waw, mim, nun, lam dengan ra. Cari untuk sampel untuk nun mati, cari sampel untuk tanwin. Sama juga kaedah dia, dah jumpa tu, highlightkanlah kat mana dia punya hukum pertumbungan hukum tu. Macamnya sampel ni lah. Nanti kan saya dah kena betulkan dulu yang tadi tu. Baru saya sharekan nota. Macam ni kan, macam dah jumpa pertumbungan hukum, bulatkan. Macam perempuan buat izhar tu, sama je lah. Tapi untuk kategori idgham. Okay. Harap perempuan faham. Cuba faham. Kalau tak faham pun baca nota ni balik ni dulu. Lepas tu baru tengok balik. Kat mana yang tak faham tu. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Tanya pun dalam grup Telegram. Jangan tanya time-time macam ni. Sebab saya pun tak boleh nak dengar. Saya akan direct terus cakap je. Kalau tak faham ke apa, tengok. Bagi kat dalam grup Telegram tu. Saya tak faham apa benda. Kita boleh baca kat situ. Nanti kalau masa nanti next week kita akan highlightkan lah apa yang tak faham tu. Okay, kita akan ulang balik.
Itu pun boleh tengoklah balik video ni, tengok balik apa yang tak faham tu kan. Kalau memang tak faham, tengok nota pun tak faham, tengok video pun tak faham, tanya soalan, nanti insya-Allah kita akan highlight untuk minggu depan. Nanti kita stop ni dulu macam. Okay. So itu hanya cerita pasal idgham bila gunah, idgham ma'al gunah. Kategori idgham minggu ni kita idgham maknanya masuk, bukan maksudnya dengung. Idgham tu masuk, dah masuk tu baru tahu dia tu dengung ke tak dengung, dan kalau dengung pun sempurna ke tak sempurna. Itulah maksud kategori idgham. Okey. Saya harap ni pun dah timing, kita pun tak boleh lambat-lambat sangat. Memang very sharp. Okey. So insya-Allah panjang umur minggu depan kita akan masuk bab lain lah. Minggu depan mungkin iklab kot. Tengoklah macam mana, sebab saya nota ni pun semua last minute je baru siap ni, bukannya dah siap lama-lama pun tak ada. Baru semalam siap, baru macam itulah. Kalau buat nampak ada tu macam tadi kesilapan kan, pada idgham ma'al gunah pun tu memang typo error, tu minta maaf lah. Saya dah repair dulu, nanti baru saya share kejap lagi. Okey. Tapi itu banyak homework lah. Disiapkan homework, make sure pukul 12 hari pasap. Okey. Jangan lambat-lambat lah, cuba ikut time. Kita belajar disiplin. Okey. So untuk tu saya sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul Asy. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau tertinggi suara, terkasar bahasa ke apa kan. Terima kasih Ustazah. Kita tengoklah video. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah cepat sembuh. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustazah. Terima kasih.